مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang banyak melempahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melempahkan rahmatnya kepada kita, dan juga yang banyak melempahkan rezekinya kepada kita semua, kepada semua makhluk yang diciptakannya. Dan juga jangan lupa kita selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Kami di AR Tama mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka-Nya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan IB Live saya hari ini, iaitu tajuk dia cara orang Cina berniaga, saya mohon bantuan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kalau boleh tagkan, sharekan FB Live ini, tajuk ini. Mudah-mudahan kita membantu dalam melakukan perkara kebajikan. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pahala ini berpanjangan sampai hari kiamat Dan juga ada hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW sendiri dia kata setiap benda baik yang dilakukan seorang Muslim itu adalah pahala. Jadi insyaAllah benda-benda baik ni kalau kita kongsi, mudah-mudahan ada pahalanya insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, tanpa saya melengahkan masa, saya kongsikan tajuk hari ini, iaitu cara bagaimana orang Cina berniaga. Okey, biasanya kalau kita tengok bila bercakap pasal orang Cina dengan perniagaan ni, dia macam satu benda yang sinonim lah, yang macam kita orang macam ada pasangan lah orang Cina dengan berniaga ni. Dan juga bukan sinonim saja, terkenal dan juga kepandaian mereka ni dalam keusahawanan ini terbukti lah. Ini bukan sahaja di negara kita Malaysia, malah juga di luar negara juga. Dan juga bukan nak kata kita nak mempercikap bangsa Melayu kita berniaga, tak. Ini dalam konteks kita nak belajar cara dia berniaga macam mana. Kita pun ada cara kita berniaga juga. Okey, baik. Okey, kalau kita lihat kebanyakan tempat kalau kita tengok di luar negara sana, termasuk di Malaysia sendiri, perasan ada Chinatown. Macam di Malaysia ada di Chinatown, macam di US pun ada Chinatown, di UK pun ada Chinatown, di mana-mana pun di Australia pun ada Chinatown. Okay. Jadi kita tengok dengan adanya Chinatown ni, dia macam satu lokasi di mana dia menempatkan, dia mengumpulkan orang-orang Cina ni berniaga lah, sama ada secara kecil-kecilan ataupun secara besar-besaran di situ. Dan juga kalau kita tengok di negara China sana, di mainland sana, ekonomi China dia merupakan kuasa yang kedua, merupakan kuasa ekonomi kedua terbesar di dunia lah, yang mana kalau kita tengok daripada kajian daripada ekonomi, kita kertas ekonomi ni, dia punya untuk tahun 2020 ni, dia punya kita panggil keluaran dalam negara kasar dia, KDNKK, lebih kurang dalam 60 trilion. Dia punya value tu besar tak besar lah. Dan juga kalau kita tengok cara lebih kita deeper lagi mendalam lagi, kepandaian dan kehebatan orang Cina ni dalam bisnes ni bukan warisan. Sama juga bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita kan, dia bukan satu warisan. Berniaga itu bukan satu warisan dan juga bukan satu keistimewaan. Masing-masing ada keistimewaan masing-masing. Jadi berbalik pada bangsa Cina ni, dia orang tak ada keistimewaan. Yang ada pada mereka ialah, nanti saya akan kongsikan apa yang dia orang ada, yang mana kita harus belajar lah, yang menyebabkan dia orang ni terkenal dengan kepandaian dalam berniaga ni. Dan juga
antara lah antara kita panggil cara yang kita boleh belajar daripada orang Cina ni, yang pertama adalah dia punya semangat dia punya spirit tu, dan juga budaya kerja dia, cara dia bekerja tu memang kuat lah. Dan juga macam contohnya orang Cina kita panggil macam dalam Cina ni dia ada berbagai kaum kan. Macam contoh macam kaum Tionghoa. Kaum Tionghoa ni dia memang terkenal sebenarnya dengan semangat juang dia, dan juga budaya kerjanya yang kuat, terutama dalam berbisnes ni. Dan juga kalau kita tengok, kita perhatikan di Malaysia sendiri, cara orang Cina ni berniaga, dia kalau boleh dia pulun 12, kalau setahun ada 12 bulan. Kita ambil contoh 11 bulan tu dia kerja betul-betul. Lepas tu bulan ke-12 tu sama ada tahun baru Cina ke ataupun hujung tahun ke, dia akan cuti lah, dia akan berehat, dia akan keluar negara, dibawa keluarga dia melancong, sama ada luar negara atau dalam negara lah. Yang penting itulah strategi dia, 11 bulan bekerja keras, 1 bulan dia akan berehat. Dan kita pun boleh juga buat begitu kan. Boleh kita jadikan sebagai kata orang, kita boleh adjust masa kita tu. Dengan sebulan cuti tu kita boleh buat macam-macam program untuk diri kita, isteri kita dan keluarga kita, dan macam-macam yang kita buat. Dan juga apa ni bila kita cakap pasal bangsa Cina ni, dia bukan kata orang budaya juang dia kuat tu, maknanya dia kalau buat sesuatu perkara tu dia akan buat sampai habis lah. Dia akan buat sampai habis, dan dia tak akan tinggalkan apa kata separuh jalan. Dia ada macam time frame dia, macam 3 tahun berniaga tak ada apa-apa, atau 5 tahun berniaga tak ada apa-apa, baru dia tutup kedai. Macam itulah biasanya. Dia tak adalah kata cepat sangat nak tutup kedai tu. Dia ada dia punya time frame dia. Dan juga apa ni, ini bertepatan tau dengan saya ada perasan seorang mentor ni, Dr. Wira, Dr. Azim Osman, dia ada cakap berkenaan dengan tradisi ni. Dia kata orang yang berjaya tu dia mulakan sesuatu dan buat yang terbaik. Dia mulakan sesuatu, buat yang terbaik sampai habis, sampai berjaya. Dan dia akan struggle kat situ lah. Itu satu. Yang kedua yang saya perhatikan, yang saya tahu lah, dia konsep niaga dia ni, orang Cina ni dia suka tolong menolong sesama bangsa dia. Macam kita tengok orang Cina ni, kita tahu dia punya semangat tolong menolong sesama bangsa dia kuat, dan juga dia orang tolong menolong ni dalam objektif yang sama lah, nak capai matlamat yang sama. Dan juga dia orang ni saling membantu antara satu sama lain, pendek kata saling melengkapi sesama mereka. Contohnya macam ni, contohnya katakanlah seorang ni buka restoran ataupun kedai makan satu kawasan, dan juga kawan-kawan yang ada sekitar situ, contohnya macam ada jual bahan mentah, dia akan menyokong lah dengan jual barang separuh harga ke, discount price ke, whatsoever, bagi mengkomplitkan kitaran ekonomi kat situ, ataupun kitaran ekonomi mereka lah. Contoh kitaran ekonomi maknanya supply chain tu semua daripada mereka. Jadi bila ada konsep ni, maknanya kita akan tengok payah dia nak bankrupt sebenarnya. Payah dia nak bankrupt ataupun gulung tikar. Jadi di situ kita perhatikan dia orang ada sikap yang sesama berniaga, tidak nak menjatuhkan, ada hati nak menjatuhkan satu sama lain. Dan sebaliknya dia orang ni bersaing, sebenarnya bersaing tapi dalam persaingan yang sihat. Dia orang bersaing sama sihat dan tak melakukan usaha yang sebaliknya. Contohnya macam kalau sebelah tu kedai makan, dia orang tak ada masalah, dia masih kena kuatkan marketing dia orang je lah. Itu je. Bukan kata nak buat benda-benda pelik, nak tutupkan kedai lah, semua kasi gelap lah, apa-apalah. Jadi tak ada begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ni sikap berani. Dia cakap pasal Cina ni sikap berani. Bangsa lain pun ada berani, tapi dalam topik ni saya nak khususkan pasal bangsa Cina, apa yang kita kena belajar, apa yang kita harus tambah lagi, supaya kita pun sebenarnya memang juga usahawan yang boleh berjaya, bukannya bangsa Cina saja.
Tapi berbalik pasal bangsa Cina ni, dia orang ni punya sikap berani. Berani macam mana ya? Dan contoh ya, kita tengok kalau kita baca buku-buku usahawan-usahawan Cina di negara kita ni, dan tokoh-tokoh bisnes orang Cina ni, dia mempunyai keberanian yang untuk memulakan bisnes tu, apa ni, dia orang willing to ambil risiko lah, walaupun benda tu benda baru. Contohnya macam dulu ada apa ni, mendiang Tang Si Lim Gotong. Siapa kenal Tang Si Lim Gotong? Komen di bawah. Saya ambil dia sebagai contoh bukan kerana kita nak menyokong perniagaan dia tu. Dari segi agama memang Islam memang salah. Itu agama dia. Kita tak nak campur. Tapi Islam memang salah lah. Tapi apa saya nak cerita ni, keberanian dia. Kalau ikut sejarah, kalau kita baca, dia ni Tang Si Gotong sebenarnya dia adalah pengasas Genting Berhad sana. Dan juga kalau ikut latar belakang, dia ni tak ada pendidikan yang tinggi. Dia tak ada tinggi pun. Dan dia datang daripada keluarga miskin. Tapi kerana keberanian dia tu, dengan semangat juang dia untuk berjaya tu, dan fokus dia tu, dia berjaya ubah kawasan yang dulunya hutan, yang gunung gandang, jadi pusat peranginan yang terkenal, iaitu Genting Highland lah. Dan juga sebelum ni, kalau kita tengok, banyak orang masa zaman tu kata dia ni gila. Ada ke gunung Ulu Kali tu dia nak bangunkan, satu gunung tinggi tu dia nak bangunkan. Tapi bila dia dah berjaya tu, sekarang kita fikir siapa gila. Malah bukan saja orang dia saja ataupun bangsa-bangsa kita panggil macam bukan non-Muslim saja yang pergi. Non-Muslim pun pergi kat Genting Highland tu. Jadi fikir-fikirkan jugalah. Okay, baik, kesimpulan yang saya dapat dari sini ialah, untuk perkongsian saya ialah, kesimpulannya bangsa usahawan ni, bagi kita bangsa usahawan ni, kita perlu ambil iktibar, ambil contoh yang dan belajar daripada orang-orang Cina yang pandai menjalankan bisnes ni. Kita ambil sikap dia, attitude dia, mentality dia, yang menyebabkan mereka ni berjaya lah. Dan juga kalau kita tengok, dia orang ni bukan saja bersungguh dan juga committed dalam apa yang diorang buat ni, malah diorang juga ada big why, big why ataupun impian besar mereka, apa yang diorang nak capai. Contoh big why macam mereka nak bayar hutang keluarga ke, ataupun nak hidup selesa, macam tu, big why macam tu lah. Diorang letakkan dalam target diorang, kenapa diorang nak bersungguh-sungguh untuk berbisnes ni. Dan juga apa yang kita belajar, jangan cepat mengalah, jangan biarkan kerana kutukan, ejekan daripada orang luar, orang yang kita tak kenal, apa boleh menyebabkan kita membantutkan usaha dan semangat kita untuk berbisnes ni. Jadi kita kena jadikan, sebab kita ambil positif, kita jadikan kutukan tu sebagai pembakar, motivasikan kita untuk lebih berusaha, untuk kita lakukan lagi lebih terbaik, kita buktikan yang kita ni berjaya. Tapi jangan kita hasadkan dia pula, biarkanlah dia. Itu nanti adalah balasannya. Yang paling penting bila berbisnes ni, jangan lupa dia ilmu, strategi dengan mentor ni, iaitu orang yang tunjuk ajar perjalanan bisnes ni. Maksudnya mentor ni orang yang coaching lah, orang yang dah tahu perjalanan bisnes ni selok belok ni, dan bukan saja tahu, dia dah ada result dia dah pernah bawa beberapa usahawan untuk sampai ke satu level berniaga yang kita panggil tahap 7 juta ni. Itu pun kita kena fikir juga lah. Dan kenapa penting benda-benda ni lah, supaya kita tidaklah terus kita langgar tembok, dan kita buang masa, kita buang tenaga kita buang wang kita, kerana apa yang kita buat tu betul-betul kita kena guide lah juga. Itulah sebenarnya. Okey, baik, faham ke faham ni? Okey, mudah-mudahan kita mendapat sesuatu ilmu daripada perkongsian hari ini. Dan juga sebelum tu saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan satu perkara lagi, iaitu kami di Artamar ni sedang mencari dropship yang ingin meningkatkan pendapatan ekonomi diri, keluarga, dan juga ingin membagi keuangan mereka lah, senang cerita. Dan juga mereka-mereka ni yang kami cari, tak kisahlah sama ada sila rumah ke, ataupun student ke, ataupun mereka yang tengah mencari kerja,
ataupun mereka yang telah diberhentikan kerja dalam masa COVID ni, kita banyak dengar cerita kan. Kemudian mereka-mereka yang gaji ni dipotong separuh ataupun suku ke berapa persen, dan juga mereka yang pensyen ataupun pensioner daripada swasta atau kerajaan, ataupun mereka yang berminat lah senang cerita, yang mana berminat untuk mendapat pendapatan tu, hubungan kami lah, insyaAllah kami akan kongsikan infonya, tak ada masalah. Dan juga basic dropship ni sebenarnya kami offer tidak ada yuran pendaftaran, zero, tak ada pendaftaran. Macam kita dengar di luar, ada yang bayar RM10, ada yang bayar 15, 20 dan seumpamanya. Kita tak ada, kita bagi percuma je pendaftaran tu. Dan juga tak ada stok yang harus disimpan di rumah ataupun di pejabat, ataupun tak perlu postkan barang-barang tu ke pelanggan-pelanggan tuan-tuan dan perempuan, yang mana itu kami akan buat sendiri. Dan juga kami takkan tinggalkan begitu saja, latihan kami bagi dalam bentuk coaching, coaching one to one ataupun coaching berzoom ni kami akan bagilah. Dan juga bukan itu saja, macam bahan-bahan marketing pemasaran ni kita sediakan, kita akan bagi gambar ke video ke, insyaAllah kita akan kongsi bagi membantu lagi pemasaran tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Dan juga kita akan invite mana jadi dropship kami ni, kita akan invite ke dalam grup-grup FB group ataupun Telegram group, WhatsApp group. Kenapa grup-grup ni? Pasal grup-grup ni kita akan tambah lagi ilmu-ilmu yang berkaitan supaya memastikan tuan-tuan perempuan berjaya lah dalam bidang yang bersama dropship ni bersama kami. Okay, baik, itu saja berkenaan dengan perkongsian dropship yang peluang perniagaan yang sedang kami cari. Sebelum tu saya terlupa nak perkenalkan diri. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada AR Tamar yang merupakan wakil pemasaran produk dari Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd, yang mana produk utama kami ialah produk kesihatan parti ajwa ataupun jus ajwa, yang mana kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan di luar sana, tak kira peringkat umur, yang mana yang ingin menjaga kesihatan, membaiki kesihatan, ataupun nak stay sihat tu, agar dapat lagi beribadat, dapat lagi membantu orang lain, dan juga pada masa sama akan menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, dan juga rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kami bantu? Ialah macam mana saya cakap tadi, kami bantu melalui produk utama kami, iaitu produk kesihatan parti ajwa ataupun parti kurma ajwa. Dan juga bagaimana tindakan ataupun apa yang perlu tuan-tuan perempuan lakukan. Dan pertama, kalau nak tahu, PM saya, DM saya atau kami, kita akan kongsikan infonya, tak ada masalah. Dan juga kalau sesiapa yang tuan-tuan perempuan kenal, yang rasa-rasa produk ni boleh membantu kesihatan mereka, kongsikan info tu kepada mereka, insyaAllah kita akan bantu. Okey, baik, itu saja perkongsian saya. Sebelum saya mengakhiri ebilah saya, seperti biasa saya ingin berpesan kepada diri saya, kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana, jangan lupa amalkan kesihatan diri, menjaga kesihatan diri, penjagaan kebersihan diri, kebersihan keluarga kita, orang sekitar kita. Jangan lupa amalkan penjarakan sosial tu, dan juga pakai double face mask. Gunakan mask sejahtera tu sebaik mungkin bila nak ke premises, dan juga elakkan 3W 3S tu, supaya kita dapat memutuskan rantaian ni. Andai kata kalau ada kontak, kalau rasa terkena kontak dengan orang-orang positif, jangan lupa ada step-step yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu pertama, jalani pemeriksaan ujian saringan tu, buat swab test tu. Dan juga jika positif, sama ada melalui swab test tu, maklumkan kepada KKM dengan dua cara. Pertama, kita sendiri maklumkan melalui Sejahtera, ataupun kita pergi kepada pejabat kesihatan daerah kalau yang siapa yang boleh buat swab test tu ada positif lah. Dan juga pergi kat pusat penilaian COVID-19 tu untuk buat penilaian seterusnya. Ini semua info ni boleh dapat di Kementerian Kesihatan, tu boleh hubungi mereka lah. Okey, baik, tuan-tuan perempuan sekalian, itu saja pesanan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok dan juga lusa pun malam. Pasal apa?
Hari ini saya sampai hari Ahad ada kelas pula lagi ni. Kelas saya pun belajar macam mana nak kuatkan perniagaan ni dengan mentor juga, insya-Allah. Dan juga jangan lupa nanti kongsikan tagkan video ni kepada kawan-kawan yang lain dan juga saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada yang telah mengikuti webinar saya daripada awal hingga akhir. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Dan juga kita berjumpa lagi malam besok, insya-Allah pada waktu yang sama 9 malam. Jangan lupa beritahu kawan-kawan lain di luar sana. Dan saya akhiri FB Live saya ini dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri moto kami ataupun prinsip kami, iaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي
يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.